Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Borak Anak Muda bersama saya Nabilah Khalidah dan rakan penyampai Nina Rosman. Okey, ketika pandemik lalu kita tahu anak muda atau belia beramai yang muflis dan mereka tidak temui jalan keluar untuk bagaimana keluar dari golongan menjadi muflis ni, dan Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Intervensi Malaysia sudah pun berbincang untuk bagaimana membawa golongan ini keluar daripada kelompok muflis. Dan kita dah tak nak cakap pasal prevention. Kita nak beri fokus bagaimana kita nak cari jalan ataupun cara penyelesaian untuk bantu mereka keluar daripada kebangkrapan, daripada tak ada duit, tak cukup wang untuk kehidupan kelangsungan hidup mereka, terutama dalam kalangan anak-anak muda. Dan saya akan terus perkenalkan tetamu kita dalam studio pada jam ini adalah Muhammad Hafizi Muhammad Razali, merupakan pengarah Bersekutu Bawah Grup Asia, dan Jason Wee, pengasas bersama Persatuan Pendidikan Diversity. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada jam ini. Kita nak mulakanlah mungkin secara dasarnya, boleh kongsikan apa situasi anak muda di Malaysia sekarang? Apakah situasi muflisnya dan bagaimana untuk kita mulakan pendekatan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin Jason? Jadi pada pendapat saya tengok bila kita analisis isu policy, contohnya untuk isu muflis ni, kita kena lihat untuk dua perkara. Yang satu adalah individu dan dua juga adalah persekitaran yang ada yang boleh membolehkan tingkah laku belia. So untuk yang pertama, untuk isu muflis, saya rasa memang adalah satu isu untuk pendidikan kewangan di Malaysia, di mana mungkin kita tak cukup. So contohnya topik seperti compound interest, ramai belia pun tidak tahu setakat ni. Jadi untuk pendidikan, untuk topik-topik pendidikan kewangan masih ada jurang di kalangan belia. Tapi untuk persekitaran, saya rasa isu kemuflisan ini saya rasa lebih luas sebab memang kita ada lebih banyak skema di sistem kewangan kita, contohnya sistem BNPL ataupun Buy Now Pay Later dengan Shopee, Tak Cenggo, yang boleh mengurangkan kos psikologi untuk mendapatkan pinjaman oleh orang belia. So maksudnya kos psikologi dia sebab bukan tinggi, maksudnya dia mungkin tak tahu ataupun tidak menekankan kos sebenarnya pinjaman tersebut yang memulihkan seseorang itu jatuh muflis. Tidak begitu jelas mengenai pinjaman ini. Bagaimana dengan Hafizi? Ya, bagi saya isu ni memang berkaitan dengan pendidikan literasi kewangan. Sebab kalau kita tengok di Malaysia, di tadika, sekolah dan juga universiti, tidak ada banyak penekanan kepada penggunaan dan penyimpanan duit. Ya. Kalau kita tengok daripada kajian Universiti Cambridge, kanak-kanak sakwak umur 3 tahun sudah bermula mengenal pasti apa erti duit. Jadi seharusnya kalau kanak-kanak pun dah boleh faham penggunaan duit itu macam mana, kita perlu ada satu pendidikan yang lebih terkhusus mengikut kadar umur mereka. Dengan kanak-kanak caranya begini, dengan yang mereka yang di sekolah menengah caranya lain pula. Lebih penting lagi adalah untuk kita menganjak pemikiran kita bahawa duit ni hanya untuk dibelanjakan. Seperti yang Jason sebutkan tadi, perlu ada satu pemahaman yang lebih jelas seperti pelaburan, dan sudah tentunya dalam pelaburan tu ada konsep compound interest contohnya, ya. Tetapi juga ada satu konsep penyimpanan untuk umur yang akan mendatang. Contohnya untuk emergency, kita perlu ada satu emergency fund, kita perlu ada satu duit yang diletakkan untuk persaraan. Perkara ini perlu dijelaskan kepada anak-anak muda, kerana apa yang telah berlaku sekarang ni adalah sebaik sahaja mereka mendapat pekerjaan dan mendapat gaji yang pertama, dalam masa 3 bulan tu, selepas saja 3 bulan yang pertama, mereka sudah boleh layak untuk membuat permohonan untuk kad kredit contohnya. Dan dengan adanya Buy Now Pay Later, mungkin due diligence-nya tidak berapa ketat seperti apa yang kita lihat dengan bank-bank, ya. Jadi ini lebih merisaukan kerana apa yang terjadi adalah anak-anak muda mempunyai lebih banyak pilihan untuk mengakses kepada kredit dan mempunyai lebih banyak pilihan untuk membelanjakan wang juga dengan adanya online shopping dan sebagainya. Jadi bagi saya isu ini berkait dengan pendidikan seperti yang ditekankan, tetapi lebih penting lagi adalah untuk kita menyeimbangkan pilihan yang ada dengan perancangan kewangan yang lebih jangka panjang bagi saya. Tapi nak tambah juga, saya rasa juga kos sara hidup yang kian meningkat di Malaysia, tambah dengan kadar kenaikan gaji yang tidak begitu meningkat secara serata. So maksudnya walaupun kos sara hidup untuk anak muda sedang meningkat, gaji tak meningkat. So apakah jadi kepada hutang? Betul. Apakah jadi kepada hutang isi rumah untuk anak muda sekarang? Itu tentang masalah. Kita dah senaraikan apa masalah-masalahnya. Now towards the solution. Mungkin one step, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin Hafizi? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah berkenaan dengan pendidikan yang lebih
terkhusus mengikut lingkungan umur anak-anak muda yang kita bincangkan. Kalau untuk mereka yang telah bekerja, mungkin caranya adalah lain. Mereka yang masih belajar, caranya juga adalah lain. Tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk kita ada satu sistem yang lebih menyeluruh berkenaan dengan mereka yang hampir-hampir nak muflis dan mereka yang sudah muflis. Kerana kita perlu juga membincangkan untuk mereka yang hampir-hampir muflis, kita mahu memberikan satu kaunseling ataupun khidmat perundingan yang membolehkan mereka faham apa impak selepas kita dijatuhkan status muflis, ya. Tetapi untuk mereka yang sudah muflis juga, kita juga perlu memberi satu second life, second chance untuk mereka memahami bahawa biarpun mereka muflis tapi masih ada jalan keluar, dan ini adalah jalan keluar yang kita boleh letakkan untuk mereka ikut, ya. Kerana kita tahu bahawa ramai yang muflis, ada yang sampai bunuh diri dan ada yang sampai mempunyai masalah-masalah lain yang melibatkan home violence contohnya. Mereka ini perlu diberikan didikan bahawa jika muflis ada cara jalan, dan cara jalannya adalah yang gradual, ya. Dan ini boleh dilakukan dan mereka boleh kembali kepada satu jalan keluar yang lebih teratur daripada hanya bersedih berkenaan dengan status mereka. Kita perlu juga ambil situasi apabila PKP dengan moratorium. Yap. Bila dah habis, kita tengok ramai yang muflis, bankrupt, semua tak boleh lakukan. Dan kalau kita dah muflis, ini adalah antara kesan dan impak yang sangat teruk. Tapi ia bukan jalan akhir. Tadi Hafizi dah kongsikan apakah antara penyelesaiannya. Tapi bagaimana pula dengan Jason? Apakah antara solusi yang mungkin kita boleh mulakan daripada peribadi dulu? Betul. Bagaimana? Jadi dari aspek peribadi kan, saya seorang belia. Saya baru berumur 26 tahun. Wow. 26 tahun, betul. Sama. Jadi Okey, kita older sikit Hafizi. Saya 26 juga. okay. Ya, betul. Jadi saya rasa ada ramai daripada kawan saya ada mengalami isu kewangan apabila COVID menimpa pada 2 tahun lalu. Tapi saya rasa untuk secara peribadi, apa yang jadi dengan generasi saya, bukan saja dengan kos sara hidup yang lebih meningkat, adalah sesuatu yang dipanggil lifestyle inflation. So maksudnya gaya hidup yang lebih membelanjakan wang-wang untuk benda-benda luxury, benda-benda yang memang lifestyle betul, lifestyle inflation. Dan tapi kita tak boleh mensalahkan generasi saya juga. Kita ni we grew up dalam persekitaran yang sangat teruk, khususnya dalam segi ekonomi. So apa yang kita boleh jadi, kita tak boleh nampak masa depan. Apakah masa depan apabila kita dewasa, secara adakah kita boleh beli rumah, adakah kita beli kereta yang lebih mewah. So maksudnya sebab kita tidak menekankan kepentingan membeli rumah ataupun sebab memang mustahil untuk beli rumah tu, maka kita boleh belanja sekarang untuk peribadi sendiri. So saya rasa lifestyle inflation itu adalah satu topik yang memang adalah isu peribadi di kalangan belia. Tapi saya juga kata untuk isu contohnya di COVID kan, masa PKP, satu isu yang penting adalah juga jaringan keselamatan sosial. So maksudnya apabila individu hilang sumber pendapatan dia ataupun ada menimpa kemalangan, ada isu kesihatan, apa yang kerajaan tengah buat untuk memastikan golongan belia sekarang ada keselamatan sosial untuk protect mereka masa ada kecemasan. Masa ada kecemasan, kalau nak bagi contoh, kiranya kalau orang diberhentikan tiba-tiba ataupun dibuang kerja tiba-tiba. Lepas tu last minute kadang-kadang bagi tahu. Tiba-tiba dia cakap okey, kita akan bagi pampasan untuk sekian-sekian. So mungkin ada setengah orang tu dah baru kahwin, ada anak, dah buat loan rumah, loan kereta. Mereka ni dikategori kira hampir-hampir muflis. Bagaimana untuk kita teliti situasi untuk orang yang mungkin dibuang kerja tiba-tiba, lepas tu kita yang jenis kena buang kerja tu kais pagi makan petang, bagaimana? Ya, isu ni agak kompleks kerana setiap isi rumah tu mempunyai keperluan berbeza dan mempunyai perbelanjaan yang berbeza. Jadi bagi saya ini pun berkait dengan masalah struktur yang kita ada, iaitu nombor satu adalah berkenaan dengan kos hidup yang semakin meningkat. Tetapi lebih penting lagi adalah kita memahami bahawa ramai yang even untuk orang yang bekerja, gaji pun tidak mencukupi untuk menanggung kos hidup mereka. Jadi bagi saya itu kembali kepada tanggungjawab kerajaan untuk memastikan perkhidmatan yang asas itu adalah percuma ataupun cukup murah untuk mereka walaupun mereka yang tidak bergaji untuk mengakses kepada perkhidmatan tersebut. Contohnya perkhidmatan kesihatan yang paling penting, dan juga perkhidmatan sosial seperti penjagaan anak yang agak mahal terutamanya di kawasan Lembah Kelang.
Jadi bagi saya isu ni perlu dilihat secara holistik dan tidak mustahil untuk mereka yang dikategorikan sebagai tersempit oleh desakan hidup ni untuk mengakses kepada kredit yang senang untuk diambil. Bukan saja untuk menanggung satu lifestyle inflation tetapi juga untuk menanggung hutang-hutang yang mereka sudah pun ada sekarang ini. Jadi sebab itu penting untuk mereka yang mengalami kesempitan ini untuk memahami bahawa ada cara-cara yang boleh mereka lakukan menerusi agensi yang disediakan seperti AKPK untuk mereka mendapatkan nasihat dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan kemelut kewangan yang mereka ada. Ya. Tapi sebelum kita berhenti rehat, kongsikan Jason. Jason, bagaimana kalau tiba-tiba satu hari ini saya diberhentikan kerja, dibuang kerja? Betul. Apa langkah saya? Sebab memang ada sistem-sistem seperti SOCSO yang boleh protect pekerja yang diberhentikan kerja. Tapi adakah itu cukup? Itu soalannya. Adakah itu cukup untuk menyelesaikan beban hutang yang sedia ada? Menampung itu. Jadi bagaimana sistem untuk memastikan hutang tersebut dapat dinegosiasikan untuk lebih senang dikendali apabila dijatuhkan pemberhentian kerja contohnya. Itu soalannya. Nina, kita akan berhenti rehat seketika. Banyak lagi yang kita bincangkan selepas ini berkaitan dengan Belanjawan 2023. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Borak Anak Muda. Kita nak teruskan. Apabila belia muflis, apakah langkah seterusnya? Apakah jalan solusinya? Dan kita nak lihat Menteri Belia dan Sukan Hanayo ada mencadangkan untuk struktur semula iaitu program ataupun pendidikan TVET untuk menarik minat anak muda bekerja, dan ini adalah antara langkah untuk bantu golongan muda keluar daripada kebangkrapan muflis. Bagaimana, Jason? Jadi rasa untuk program TVET ni memang penting untuk penambahbaikan sebab program TVET saya rasa kalau tak silap ada 6 kementerian yang mengurus program TVET mereka sendiri. So satu isu adalah untuk akses kepada program TVET yang lebih serata di seluruh Malaysia. Tapi saya juga rasa memang walaupun anak muda ada sumber pendapatan, tapi isu dia saya rasa untuk isu kemuflisan bukan khususnya untuk dapatkan kerja. Sebab isu TVET ni lebih terkait dengan isu pengangguran di Malaysia contohnya untuk orang belia. Tapi untuk isu muflis, walaupun memang ada kerja, bagaimana kita nak memastikan anak muda belanja dengan lebih sesuai. Contohnya saya dengar banyak pegawai awam juga ada isu kemuflisan dan isu hutang di Malaysia sebab apabila agensi kredit tengok ada gaji yang predictable untuk tahun-tahun yang ke hadapan, mereka akan bagi pinjaman tersebut. Dan walaupun pegawai awam ini memang ada gaji tersebut tapi kos sara hidup yang lebih meningkat menjadikan dia ada hutang yang melampau mengikut pendapat dia. Seperti yang Jason katakan tadi, Hafizi, bahawa tak semestinya yang bekerja ni tak ada sebenarnya kerja pun sebenarnya muflis. So tapi yang lebih teruk mungkin yang bekerja ni lah, yang tak bekerja jadi ni lah. Jadi bagaimana adakah kita perlu beri tumpuan yang sama program kepada pendidikan TVET seperti, tapi Jason kata tadi ini tak semestinya beri solusi. Mungkin ada usaha lain, bagaimana? Ya, TVET boleh jadi salah satu solusi. Walaupun bukan solusi untuk ke arah pendidikan kewangan, tetapi boleh memberikan satu peluang baru untuk mereka yang menganggur, ya. Kerana mereka yang menganggur ni selain daripada pekerjaan gig ekonomi, tidak banyak peluang pekerjaan kerana kita perlu faham latar belakang mereka, kemampuan mereka untuk bekerja dan sebagainya. Saya faham bahawa menteri menggunakan TVET sebagai satu cara untuk mendekati anak muda, untuk memberi peluang, tetapi bagi saya, dari perspektif saya, ada satu jurang, ya, daripada latihan itu kepada pekerjaan apa yang mereka boleh dapat. Kerana konsep TVET itu adalah bukan semestinya untuk bekerja dengan majikan, tetapi untuk kita mempunyai satu skill yang membolehkan kita berdiri atas kaki sendiri. Dan ini yang kementerian perlu lihat dengan koordinasi kementerian-kementerian lain, bahawa dengan adanya latihan TVET, mereka boleh tahu juga cara bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang membolehkan mereka memberi perkhidmatan dan mendapat pendapatan daripada perkhidmatan apa yang mereka tahu. Jadi mereka tidak perlu bergantung kepada mana-mana majikan lagi, dan secara logiknya dengan perkhidmatan yang mereka ada, mereka boleh mengawal kadar pendapatan yang mereka boleh dapat juga. Jadi itu merupakan salah satu cara struktural untuk memastikan anak muda menambah pendapatan mereka. Tetapi saya setuju bahawa masalah kemuflisan itu tidak boleh diselesaikan tanpa ada satu
pemahaman bahawa kalau pembelajaran kita lebih daripada pendapatan, sebanyak mana pun pendapatan kita mungkin juga akan jatuh muflis. Jadi penekanan itu perlu dilebihkan oleh agensi-agensi yang berkait, terutamanya untuk mereka yang belum lagi mendapat pendapatan. Kerana bila mereka sudah mendapat pendapatan, pemikirannya, mentalitinya mungkin sudah berubah dengan adanya pilihan-pilihan yang membolehkan mereka untuk membelanja. Tapi nak tambah, saya tahu memang ada banyak usaha sekarang dari Kementerian Belia dan Sukan, memang ada sudah sesi lebat urus. Saya tahu Kementerian Pendidikan Tinggi juga sekarang di institusi pendidikan tinggi memang boleh ambil kelas untuk pengurusan kredit dan kewangan di 39 universiti di Malaysia kini. Tapi saya rasa isu sekarang adalah satu, keluasan pendidikan kewangan ini. Adakah semua belia boleh akses pendidikan ini secara senang? Dan dua, adakah dia efektif ke tidak? Adakah pendidikan secara ini boleh mengajar orang anak muda untuk menenangi? Adakah boleh tengok Shopee BNPL ataupun Touch 'n Go Go Plus? Adakah mereka boleh tengok, dan ini adalah satu pinjaman yang mungkin berisiko dia. Okay. Tapi saya nak sentuh sikit about stereotip stigma. Bila anak-anak muda berbincang mengenai, okey, kita kena buat simpanan, memang mereka tidak berminat secara jujurnya. Walaupun kita dah ada program ataupun inisiatif untuk mengadakan khidmat nasihat kewangan secara percuma, tapi bila nak hampir-hampir muflis atau muflis, baru mereka nak cari khidmat nasihat. Jadi bagaimana kita nak lawan antara stigma dan stereotip ni? Ya, yang paling penting adalah perkhidmatan ini perlu ditawarkan secara proaktif, ya. Daripada pendekatan sekarang yang mana agensi menyediakan perkhidmatan tetapi hanya menunggu untuk mereka datang. Untuk mereka yang mempunyai masalah, untuk datang kepada mereka, baru mereka akan dapat nasihat. Jadi apa yang lebih kita perlu buat adalah untuk memastikan apa medium terkini untuk anak-anak muda sentiasa memberi perhatian. Social media. Ya, social media adalah satu cara, dan agensi-agensi ini perlu merubah cara pendekatan mereka untuk menjadi lebih proaktif dan memberi satu pendidikan secara bukan sahaja percuma tetapi lebih efektif, lebih targeted dan lebih relatable kepada anak-anak muda, terutamanya mereka yang akan habis sekolah, umur 17 dan ke atas. Jadi dengan cara ini mereka akan faham bahawa menyimpan duit tersebut bukan sahaja hanya untuk ada duit di tepi, tetapi juga perlu memahami bahawa duit ini boleh dilaburkan, dan dilaburkan itu ada jalan-jalan yang tertentu, bukan sahaja melabur mengikut apa yang ditawarkan di menerusi iklan-iklan. Kerana ada kebanyakan daripada contoh-contoh pelaburan ini adalah pelaburan yang tidak semestinya memberikan reward yang mereka sangkakan atau harapkan. Jadi bagi saya perlu lebih proaktif. Nombor satu, messagingnya perlu lebih jelas dan lebih relatable kepada anak-anak muda, dan anak-anak muda sendiri perlu mengambil iktibar daripada contoh-contoh yang ada untuk mereka mengambil langkah yang lebih untuk memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan literasi kewangan. Ya, jadi dua-dua kena ada lah. Kena balance, kena balance ya. Tapi nak tambah juga sebagai anak muda yang lebih muda sikit. Tapi macam produk pelaburan dan simpanan memang sekarang memang complicated, memang sangat mengelirukan. Memang rumit sebenarnya. Sangat rumit. Jujur kalau saya pun masa belajar pun saya macam Allah. Saya pun tak Ada pasti. awareness tu. Betul. Dan saya macam sekarang tengok ada apps, so contohnya Luno, contohnya Stashaway. Ada banyak apps sekarang yang anda boleh buat simpanan. Jadi sebagai seorang anak muda, bila saya nak buat simpanan, yang pertama tak pasti produk mana yang saya nak gunakan. Proses nak mula, mana peringkat sepatutnya kita mulakan. Kedua, berapa banyak yang sampai untuk membuat simpanan. So contohnya saya ada kawan yang melabur sebanyak, saya rasa 80% pendapatan dia dalam kripto. Wow. So maksudnya bila kripto betul, bila ada kripto crash yang berlaku pada tahun lepas, memang banyak simpanan dia lesap. So itu adalah satu isu. Yang ketiga adalah macam mana kita nak spread the risk di antara produk-produk simpanan dan pelaburan. Tapi sebab ini tiga persoalan ini memang susah dan rumit, banyak anak muda saya rasa memang takut, tak tahu mana nak mula. Dan ini saya adalah satu jurang di antara pendidikan kewangan yang sedia ada dan memang option-option atau pilihan pelaburan dan simpanan yang sedia ada sekarang. Jadi diorang pun takut nak tahu nak melabur kat mana, takut salah percaturan, jadi rugi kat mereka sendiri. Betul, scamming pun dah banyak sekarang. Tiba dapat khidmat pengurusan, okey, kena invest dulu untuk khidmat servis ni. Tiba-tiba hilang. Jadi moving forward towards belanjawan akan datang ni 24 Februari ni, kerajaan pun dah buat langkah-langkah diorang. KBS pun dah buat langkah-langkah diorang. Jadi mungkin apa lagi yang perlu ditambahkan dalam belanjawan 2023 yang mungkin boleh tolong anak muda ni keluar daripada golongan muflis? Jadi saya nak tekankan sekali lagi,
jaringan keselamatan sosial itu adalah yang terpenting sekali. Saya rasa mungkin contohnya di satu tinjauan yang AOD atau Persatuan Pendidikan Diversiti jalankan pada tahun lepas, memang kos sara hidup, isu kos sara hidup dan kebolehan untuk beli rumah itu adalah dua isu yang anak muda memang sangat penting untuk anak muda. So bagaimana kerajaan satu nak membolehkan anak muda melebihkan akses kepada isu seperti ini. Dan memang kita ada menu ramah yang saya rasa inisiatif yang bagus, tapi bagaimana kita nak meluaskan inisiatif ini kepada semua bahagian negara. Kedua adalah apa yang jadi apabila seseorang itu hilang pekerjaan dia. So apa yang jadi apabila ada kecemasan, adakah kita ada tabung yang senang untuk diakses, yang anak muda memang tahu boleh akses untuk dapatkan kewangan secara Ya, instan. betul, sebab kita macam sakit sebenarnya. Bila ekonomi sakit, anak-anak muda ni sakit, kita nak cari ubat atau makanan hidangan yang terbaik. Tapi problemnya kita tak tahu mana nak dapatkan. Jadi Hafizi, bagaimanakah harapan Hafizi untuk Belanjawan 2023 dapat bantu ataupun mereka terapkan elemen-elemen inisiatif untuk bantu golongan muda ni daripada hampir-hampir muflis ataupun bankrupt terus? Ya, bagi saya perlu ada satu penekanan yang lebih terutama di sekolah dan di universiti, walaupun ada kelas-kelas yang optional, tapi bagi saya wajib untuk ini dijadikan sebagai mandatory untuk mereka mengenali apa itu erti duit dan apa yang kita boleh lakukan dengan duit. Yang nombor dua adalah untuk agensi-agensi bekerjasama dan berkoordinasi dengan data yang kita ada untuk mengenal pasti dengan lebih cepat berkenaan mereka yang mungkin akan menghadapi masalah kemuflisan ini, kerana kita mahu mengelakkan lebih ramai terjerumus, dan sebelum itu terjadi mereka perlu mengambil satu tindakan yang lebih proaktif dengan data yang mereka ada untuk menyelesaikan atau memberikan nasihat yang lebih sesuai kepada mereka yang akan mempunyai masalah kemuflisan. Dan bagi saya juga ada isu yang bahawa mereka yang mempunyai masalah kemuflisan tidak tahu macam mana boleh mereka keluarkan diri mereka daripada kemuflisan tersebut. Jadi program-program yang boleh diperkenalkan kerajaan untuk memberi satu peluang untuk mereka menambah pendapatan menerusi kerja-kerja yang ada juga perlu dilihat supaya mereka dapat berdiri di kaki sendiri secepat mungkin yang mereka boleh, kerana ada dalam kalangan mereka ini tahu bahawa mereka mempunyai masalah tapi tidak tahu macam mana untuk mencari penyelesaian dan tidak tahu untuk menjana pendapatan yang lebih untuk mereka menanggung tanggungan yang mereka ada. Jadi selain daripada social safety net, perlu juga mereka tahu macam mana untuk diberikan bantuan yang khusus sebegini dari segi monetary dan juga untuk mereka menjana pendapatan secara sendiri. Jadi perkara ini perlu dipermudahkan oleh kerajaan bagi saya. Betul, kita kena mudahkan usaha ni untuk rakyat, terutama golongan anak muda. Dan jika situasi ini kita dibiarkan berlarutan tanpa penyelesaian holistik, nanti akan menyukarkan lagi rakyat, terutama anak-anak muda, untuk mereka mencari pekerjaan, membeli rumah, termasuk juga dengan membuka akaun bank pun tak boleh. Jadi berbelanjalah ikut kemampuan sendiri. Buat kata pepatah, ukur baju di badan sendiri, kerana at the end of the day, it's you who can change yourself. So segalanya akan kita rangkumkan di astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Saya Nabilah Khalida. Dan saya Nina Rosman. Salam hormat.